Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Betul. Okey, kita akan sambung lagi tajuk kita berkaitan dengan kanta masuk dalam bab cahaya lagi. Okey, sebelum ni kita akan belajar tentang indeks biasan, betul? Indeks biasan ada berapa jenis formula kita terbit itu? Ada 4. Ada 4. Pertama kita gunakan, cikgu pakai skrin jap. Skrin putih. Okey. Kan? Okay, ini kena ingat sebab apa dalam soalan dia akan bagi kamu pelbagai jenis soalan bergantung kepada formula apa yang pakai. Pertama, formula yang pertama kita pakai adalah iaitu hukum Snell. Okay, iaitu N adalah indeks biasan, sin theta sama dengan sin R. Okay, syarat ukur Snell apa? Ketepatan lebih kurang. Okay, kecepatan lebih kurang kepada ketepatan lebih tinggi. Okay, kemudian kita belajar tentang hal laju, betul? Laju. Ini berkata dalam kota N sama dengan V cahaya dengan V medium. Dapat indeks biasa juga. V cahaya ialah hal laju cahaya. Hal laju cahaya seperti biasa kita tahu bahawa 3 adalah dengan 10 kuasa 8 meter per second. Okay, yang ketiga iaitu apa? Dalam sama dengan dalam nyata dulu dalam nyata bahagi dengan dalam ketara. Faham Dalam nyata mana nyata? Kalau ada satu mangkuk, ada apa shilling atas tu ada terbentuk satu image. Okay, ini adalah dalam ketara. Okay, ini adalah dalam nyata. Okay, dalam term ni ambil daripada permukaan air ke bawah ukuran dia dan permukaan air ke bawah dia. Okay, 3. Yang keempat iaitu yang keempat kita baca baru ni ialah pantulan dalam penuh kan? Benda iaitu sudut genting. Sisi genting lah. Kita menggunakan N sama dengan 1 per sin C. Betul? Ini ada lagi tak? Yang sin tu sin tak ada tu je lah. Tu je lah kan? So ada 4 yang biasa dia terbitkan. Okay, ini center Center. Okay. Yep. Ada orang dia masuk, dia nak masuk tapi cikgu tak cikgu tak. Oh, kau cari telefon. Nak masuk. Oh ni, siapa ni? Aizat. Okay, dah masuk dah. Dah masuk dah. Alright, kita teruskan Okay, setakat itu boleh faham tentang indeks biasan So hari kita akan masuk bab baru lah, subtitle seterusnya iaitu berkaitan dengan kanta. Okay, kalau ikutkan dalam buku teks, pastikan kalau kita belajar ni, buku teks sebelah kanan kamu, buku rujukan sebelah kiri kamu, ada kertas, ada nota, catat nota kecil tu catat Kertas tu untuk buat latihan, simpan dalam file. Boleh faham Cikgu senang je. Sekarang ni semalam cikgu ada buat mesyuarat dengan cikgu sekolah. Ramai sekolah, banyak pelajar yang buku dah habis. Dah habis ni kan. Pelik juga cikgu kau dah habis. Belum masa setahun lagi dah habis dah buku latihan dia. Kan? Cikgu senang dalam fizik senang cikgu tak kamu buat dalam kertas A4 tak payah buat buku-buku. Buku mengarut cikgu tak ketik buat dalam kertas A4 supaya kamu biasakan bila kamu nak exam nanti, senang kamu nak jawab. Okay? Alright, so kita fokus kepada kanta Okay, sebelum kita fokus kepada kanta, ada satu lagi tentang aplikasi pantulan dalam penuh. Cuba tengok dalam buku teks kamu ni, cikgu tunjuk dalam ni, nampak tak F10, F11 tak boleh. Biru penuh. Alah, tak nampak lah. Sikit. Ni nampak kan? Okay, sebenarnya semua jadi pantulan dalam penuh dalam kehidupan seharian dalam kehidupan seharian ni maksudnya apa yang berlaku pada di sekeliling kamu. Contohnya pembentukan pelangi. Pembentukan pelangi ni asalnya daripada
spektrum color 7 warna kan. Tak masuk tak? Tak ada. Kacau betul lah. Okay, spektrum color ada 7 warna tu tak? Bila dia bercampur akan menjadi color putih. Yang color putih tu datang daripada sinaran matahari. Bila sampai ke bumi, dia akan terbias kepada 7 spektrum. Apabila lepas habis hujan kan. Hujan itu menyebabkan keadaan medium di permukaan bumi itu berubah menjadi satu medium yang lain. Mula medium yang tidak ketepatan tinggi. Jadi bila hari hujan, debu-debu air itu naik ke atas. Yang menyebabkan kawasan itu telah menjadi ketepatan tinggi sikit. So bila cahaya masuk, dia akan dibiaskan. Akan dibiaskan, kemudian ada juga satu yang dipantulkan semula. Itu dipanggil pantulan penuh. Terjadilah sinaran mata pelangi kan. Faham Untuk matahari. Yang kedua itu logam maya. Apa logam maya ni? Kita cakap logam maya. Logam maya ni berlaku pada orang yang duduk di padang pasir mencari air kan. Tiba-tiba bila berlaku dia berjalan-jalan di padang pasir, tiba-tiba dia mencari air. Dia nampak macam ada pulau di sini dengan air penuh. Bila lari dia tengok tak ada. Logam maya ni maya. Nama pun maya kan. Benda yang tak nampak. Dia nampak tapi tak dipegang. Macam skrin putih komputer kamu lah. Nampak benda tu. Abjad tapi kamu pegang rupanya monitor. Okay. Right. Itu maya. Loga. Itu loga. Logam maya dia berlaku di sekeliling kamu lah. Contoh di sini. Kematian kamu tengok di bahagian bawah ni. Nampak macam ada air tapi tak ada air. Rupanya itu adalah pantulan penuh daripada awan di atas. Seperti kamu nampak dekat jalan raya kan tengah panas terik Jadi nampak macam air je macam banjir kat depan tu. Rupanya kan banjir. Itu adalah logam maya. Cuba terang banyak ni. Benda ni kamu dah nampak dulu sebelum ni. Okay, aplikasi yang ketiga itu gunakan periskop per prisma. Periskop ni apa periskop? Periskop ni macam teropong. Kalau orang dalam kapal selam dia nak tengok atas kan. Kapal selam tak ada cermin tau. Kalau cermin dia pecah. Sebab apa? Bila dia menyelam ke bawah, kaca tak bertahan dia boleh pecahkan masuk air masuk dalam kapal kapal selam tu. So kita gunakan periskop ni. Periskop ni tebal kaca dia. Itu kita gunakan prisma. Prisma ni terdiri daripada tiga segi kita gunakan pantulan yang penuh. Ingat lagi tentang pantulan penuh. Dia bentuk kaca kaca yang kebal, keras bila kita tengok di sini dia akan dipantulkan semula, nampak? Ini yang kita belajar tentang pantulan kan, pantulan penuh kan. Yang mana ikut kesan rumah straight, kemudian sampai ke penjuru ada sudut, dia akan dipantul mirip. Okay? Sudut pantulan adalah sama dengan sudut pembiasan. Sudut pantulan, sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Okay? Terus seterusnya gentian optik. Gentian optik ni digunakan kabel dalam telekomunikasi seperti mana kita tengok dalam Unify ke apa ke. Gentian kabel ni kita gunakan pasir sebenarnya, pasir orang nak curi pun tak bala sebab pasir banyak kat dunia. Okay. Gentian kabel ni kaca yang tulim. Kaca. Pasir tak pasir? Pasir buat daripada apa? Kaca dibuat daripada apa? Kaca dibuat daripada pasir silikon. Kita pancung ke pasir ni. Okay. Silikon buat kaca daripada silikon. Kalau kamu bakar pasir tu di pantai tu, kamu akan dapat dia akan jadi kaca. Tak cari test tengok. Bakar pasir tu. Dia akan jadi kaca. Okey. Dia pemantul jalan mata jalan. Pemantul mata jalan maksudnya apa ni? Ni dekat jalan raya tu kan. Ada nampak keluar cahaya tu malam. Sebenarnya dia tak ada pun bateri ataupun elektrik kat sini. Bila kamu tembak cahaya kamu, kereta kamu, dia akan pantul semula kepada kamu. Ni dia gunakan sistem pantul dalam penuh. Guna cahaya daripada lampu kereta je. Tak perlu kita letak lampu jalan. Okey, itu saja untuk ni yang cuba terangkan. Ada lagi macam-macam lagi tentang pantul dalam penuh lagi di pasarian. Okey, kamu kena tengok juga buku teks. Buku teks adalah apa yang keluar dalam exam nanti. Right? So baca dia punya soalan, kalau ada soalan kita buat buat simpan kertas yang kamu buat tu, simpan dalam kertas dalam file kamu File wajib lagi kan. Nanti buka sekolah cuba tengok file kamu Buat semua soalan dalam buku teks dengan soalan-soalan yang buku kerja yang kamu beli tu. Okay?
Alright, so ni soalan, tentukan biasan sinar cahaya dalam prisma. Okey, tunjukkan. Macam biasalah. Dia ada sudut macam ni, gasan normal kat mana, setengah gasan normal. Okey, dia pergi ke mana? Dia bias dalam Kalau ni berketepatan rendah, dia berketepatan tinggi, maknanya dia mendekati normal. Sampai sini dia akan bias kat mana? Okey, kamu kena buat nanti So, sinar cahaya dia mengalami pantulan penuh dalam sisi prisma AB. Dia tak dibiaskan dipantul ke dalam. So, terangkan jawapan anda. Kamu teranglah apa yang kamu faham. Iaitu ada beberapa syarat untuk pantulan penuh. Pertama, Ada 3. okay, daripada segi ketepatan, okay, dari segi sudut dia. Okay, kamu terangkan dalam bahasa kamu lah. Tunjuk dalam buku teks kamu, dalam nota ada. Okay, buat tolong buat. Okay, kita masuk tentang tajuk Melayu, iaitu pembentukan image oleh Kanta. Dalam buku teks kamu ada scan QR code ni QR code ni. Kamu scan tengok, ada YouTube, ada dia tunjukkan video. Kamu scan Okay, eksperimen ni memang tak dapat dibuat, hanya boleh buat 5 mak je boleh. Tapi kita belajar jugalah tentang ni. Baca juga cara dia, nanti kita buat kat makmal. Cikgu akan kumpul semua eksperimen kita buat sekali je dalam makmal ni. Okay, so saya teruskan dengan nota cikgu. Okay, Kanta. Kanta kamu tahu Kanta yang kamu pernah guna, Kanta kau kecil. Kanta juga. Kanta besar tu. Kan, tembak. Guna matahari, tembak semut dan terbakar. Kan, zaman-zaman dulu kan, kecil tu kan. Kamu tengok benda-benda kecil jadi besar, itu Kanta. Kanta ni ada beberapa jenis ada beberapa jenis, iaitu ada 2 jenis Kanta, iaitu yang secara umumnya, bukan dia 2 jenis saja, ada banyak-banyak jenis. Ada hemi, ada yang bulatan, ada yang bentuk concave, ada bentuk convex. Concave, convex ni bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu ni ialah Kanta cengkung dan Kanta cembung. Okay, tengok nota cikgu. Okay, ni adalah Kanta cembung. Dia adalah seperti kanta mata. Kanta mata maksudnya mata kamu ni sebenarnya adalah bentuk kanta. Tapi yang baiknya mata kita ini kita boleh adjust. Sama nak besar ke, nak gemuk ke, nak kecil ke. Tapi kalau kanta yang diguna sekarang ni, itu kanta cembung kita guna sekarang, kita pelajari ni, dia kekal. Dari segi diameter dia, panjang dia kekal. Tapi kanta mata kamu, di dalam mata kamu tu, kamu boleh kecilkan, boleh besarkan. Itu kenakan kanta mata lah. Nota cikgu nampak tak? Kamu ping kan cikgu punya muka Dah. So, kanta ni ada paksi tengah. Okay. Ada paksi di tengah-tengah ni. Okay. So, ni dipanggil paksi utama lah. Okay, paksi dia. Paksi simetri simetri dah. Okay, kalau dipecahkan 2 ni jadilah semi. Semi ni yang kita guna pakai untuk cermin mata. Untuk jarak jauh ni. Pakai 2 ni. Daripada sini ke sini. Pakai yang ni sebelah dia. Jadi pakai untuk jarak jauh. Kalau dua belah ni seperti kata mata kamu. Kita panggil kata cembung. Kita belajar tentang kata cembung. Okay, ini ialah kata cengkong. Convex concave. Itu bahasa English. Ini kata cengkong. Cengkong ni nampak dia mencengkung ke dalam ni. Macam kus kering gila lah ni. Orang kering. Mencengkung dalam. Okay, dia macam benda ni adalah di kawasan ni. Itu. Okay, dia mencengkung. Okay, pembentukan image kamu nampak nanti dia akan jadi mencapah, dia akan menjadi maya. Tengok nanti Okay. So jenis image yang terbentuk. Image ni maksudnya bila kita tengok objek tu apa yang terbentuk pada image dia. Ada berapa jenis image? Ada 3. Nanti kita belajar nanti. Okay, tengok dulu. Okay, contoh di sini kalau bentuk anak panah ni maksudnya adalah benda yang kamu nampak. Ini dia adalah maya. Okay, yang betul-betul adalah maya. Image nyata. Image nyata ialah image yang boleh dipaparkan ke atas skrin. Okay, nampak atas skrin dah papar, nampak betul. Tapi image maya lah, image yang tidak boleh dipaparkan ke atas skrin. Okay. Apa itu? Nanti tengok Image yang terbentuk oleh kanta adalah jika ia terbentuk berlawanan dengan kedudukan objek. Maksudnya, nanti kalau kamu nampak satu objek menggunakan kanta, itu sebenarnya objek tu, bila kamu nampak melalui kanta ni, kanta kamu ni, kanta cembung lah contoh. Alamak cembung cikgu tak elok tu. Kamu nampak lah dengan mata kamu.
Okay, nampaklah tengok situ kan. Kamu nampak benda tu terbalik. Itu maksud dia berlawanan. Kedudukan dia nampak terbalik. Tapi saiz dia samalah kan. Ada juga yang saiz dia boleh dibesarkan, ada juga saiz dia dikecilkan. Okay. Kalau maya pula, kalau maya, objek yang kamu nampak objek tu, objek ni, okay. Kena kantar kamu kan nampak mata kamu ni, okay. Kamu tak nampak benda tu kat depan ni, kamu nampak benda tu dia ada di bahagian belakang dia. Tapi garis yang putus, ini dipanggil maya. Okay, nampak dalam kantar juga tapi bukan di luar. Tak nampak dari luar, okay? Di belakang. Kadang-kadang belakang, kadang-kadang kecil, depan ni pun ada. Okay, bergantung kepada situasi nanti kita belajar. Okay, itu dipanggil image yang maya, berada di dekat dengan objek. Image yang terbentuk oleh kantar adalah maya jika ia terbentuk pada kedudukan yang sama dengan objek. Sorry, alhamdulillah. Okay, so kita tengok satu persatu. Sekarang pukul berapa? Cikgu tengah masak spaghetti tu. Kau minum cukup tak tadi? Tu api. Lagi 2 minit. Pukul 9. Okay, kantar cembung Kantar cembung, ini dia kantar cembung. Dia ada paksa simetri sebut tadi tu. Okay, dia ada paksa utama. Paksa simetri Dia kedua kiri kanan sama. Paksa utama di situ. Dan di tengah-tengah ni adalah pusat optik. Okay. Okay, masa merah ni adalah bila cahaya melalui kantar itu. Ni cahaya, bayangkan satu gelombang yang melalui kantar itu. Kalau tembak laser ke apa, okay. Dia akan pergi ke titik fokus. Itu dapat. Ni kamu kena lukis. Kalau soalan ni keluar, kamu kena lukiskan perjalanan cahaya itu sampai jumpa titik fokus. Kalau untuk kantar cembung, ni kantar cembung cembung, dia akan menumpu, panggil menumpu. Okay, dia akan pergi ke arah, semua sekali bila melalui kantar dia akan pergi ke arah titik fokus. Titik fokus titik fokus. Alright. Okay, itu kalau antara paksa simetri ni ke panjang ni dipanggil jarak fokus. Okay, kenali je dulu catat sikitlah penota kamu. Alright, so inilah pusat optik tadi. Okay, dan bila macam biasalah kan, kalau dia melalui garisan normal ke apa, ingat lagi tentang pembiasaan mesti garisan normal ke apa ke, dia akan terus melalui terus. Sebab ni tak ada sudut ini sudut dia 90 darjah. 90 darjah dia masuk pun 90 darjah, dia keluar pun 90 darjah. Maknanya dia ikut pasti utama, kalau melalui cahaya utama dia akan terus ke depan. Dia tak ada dibengkkan, tak ada dibengkokkan. Okay. Okay, tapi berlainan pula dengan kata cengkung. Kalau tadi menumpu, kata cengkung ialah mencapah. Okay, tengok. Kalau cahaya yang masuk, dia masih stay lagi ke pusat optik, masih utama ada juga. Tapi bila cahaya masuk melalui kata cengkung ni, apa yang berlaku di sini? Dia akan tembak ke atas, dia akan mencapah. Dia bukan menumpu, titik fokusnya bukan berada di sini dah. Titik fokus berada di bahagian belakang, di mana ada garis putus-putus belakang. Okay, di fokusnya berada di situ. Bukan di hadapan, tapi di belakang. Okay. Alright, sama juga titik fokus sampai ke titik pasti utama ni, pasti simetri dia, itu dipanggil jarak fokus. Okay, sama juga tadi, bila cahaya masuk melalui di tengah-tengah pasti utama, cahaya akan terus tembus dia, tak perlu ada bengkok. Okay, mari kita tengok gambar Raja Sinar. Okay, dipanggil gambar Raja Sinar. Ini akan perlu lukisnya. Cara utama untuk lukis ini adalah di mana kamu kena ada faksi utama, kamu kena ada satu kantar di tengah dan disusun dengan faksi simetri dia. Okay, di tengah ini ialah pusat optik. Pusat optik. Okay, pusat optik C optik. Iaitu C. Okay. Okay, garis yang tengah ni, garis yang tengah dalam keadaan 90 darjah. Okay. Kemudian, kamu ambil pembaris kamu, ambil titik ni dengan titik ni, digariskan. Okay, ada masuk.
Kamu tak ada nama, kamu punya ni, nama kamu lah, bukan kau sendiri Sebab dia kena ambil kendaraan dia melalui akaun kamu Okay, garis je nampak. Kalau boleh kamu ambil 2 atau 3 garisan kan. Kalau objek ada di sini, dia ambil straight. Okay, objek di sini ni kira objek. Cikgu objek biasanya kita lukiskan seperti anak panah tadi Okay. Anak panah tu. Anak panah ni menegak ni objek panggil tunjuk tegak. Okay. Ambil daripada hujung anak panah tu, tarik ke bawah juga. Okay. Daripada sini dan dia akan tembak ke bawah. Okay, ni tak pergi ke titik fokus dia pergi ke 90 darjah. Sebab kita tengok pembentukan image ini dipanggil objek. Okay. Tembak ke bawah dan satu lagi ialah garisan lurus, tembak ke bawah. Okay. Bila kamu tembak ke bawah ni, kamu akan dapati ada satu titik persilangan ketiga ni, garisan ni. Dan kamu akan dapati image kamu akan terbentuk terbalik, dipanggil terbalik sonsang Dia tegak, dia sonsang dia sonsang. Itu secara umum lah cara nak lukis gunakan gambar rajah sinar. Okay, tapi untuk kantas cengkung pun sama juga, tapi dia mencapah bukan melumpuh Cuma sama juga tadi, gariskan lurus bertemu dengan ilustrasi simetri. Yang kedua dia akan tembak ke atas tembak ke atas macam nak tahu tembak ke atas. Kamu ambil titik ni dengan titik ni. Ambil pemaris, kamu garis je lah. Tapi garisan di belakang kena putus. Okay. Nampak? Dan sampai sini kamu garis straight. Okay. Pengit lah. Straight Okay. Sama juga yang ni. Image yang objek akan nak ukur tadi tu. Tembak mengenali titik fokus Tadi tidak boleh fokus. Ini titik fokus dan tembak bawah. Dan ini akan terus ke depan. Kamu akan dapati ada satu lagi titik persilangan ini dengan titik fokus. So ada kecil ni. Ini maya ni. Titik-titik di belakang kantar. Itu ialah image yang terbentuk dikecilkan. Okay. Mari tengok dari segi pembentukan image. Tadi kita dah tunjuk tadi bentukan image. Ni dia lebih detail lagi. Kalau cikgu dah tengok objek, color biru gambar. Ambil pembaris kamu, ukurkan titik ni dan 90 darjah dengan titik ni. Cuba buat kat rumah. Okay, ambil dan garis. Alright. Kemudian apa yang kedua berlaku? Syarat pertama, dah bertemu dengan paksi dia. Yang kedua, jumpa titik fokus. Titik ni. Tembak titik fokus. Alright, ke bawah. Satu. Power ray pertama ray kedua. Ray kedua sama juga. Ambil titik ni yang biasa kita gunakan terus melalui titik optik Tembak terus ke bawah. Nampak ada 2 titik persilangan. Sudah memadai Okay. Titik persilangan. Jadi ada image yang terbentuk di situ. Nampak. Ya, cocok. Okay, situasi macam bentuk bergantung kepada jarak fokus dia. Jarak titik fokus dia. Kita tengok kalau keadaan ni besar sama tinggian ni sama Okay. Ciri-ciri image adalah nyata, tertonggeng ataupun istilah yang saya guna adalah songsang. Tak panggil tonggeng dah, panggil songsang dan sama saiz. Saiz sama. Tengok ada beberapa image yang terbentuk sini. Pertama, sama ada dia nyata itu yang akan menampak ataupun maya. Saling ini image yang jangka yang pertama. Yang kedua, dia songsang ataupun dipanggil sebagai tegak. Atau tegak Ni dia punya partner dia. Nyata, maya, songsang, tegak. Yang ketiga, sama saiz, sama atau lebih besar atau lebih kecil. Ataupun tak payah kita kata lebih lah. Common sangat. Dia letak kataan
besar, kecil Ni sama besar ataupun kecil. Sama, besar atau kecil. Ataupun infinity. Infinity mesti apa? Infinity beyond, tak nampak langsung. Okay, yang keempat tadi lah. Ada keempat dia. Ni silang ni jarang kita guna iaitu songsang sisi. Songsang, ni yang keempat ni biasa kat sini lah. Songsang sisi. Songsang sisi ni berlaku pada ketika kamu melihat diri kamu sendiri. Tengok dalam cermin kamu di setiap pagi Nah, kamu pagi ni kamu tengok cermin kamu tak? Tengok. Bila kamu angkat tangan kanan kamu, dalam cermin kamu pun nampak dia angkat tangan kamu kan. Tapi kamu tengok dalam cermin, dia bukan angkat tangan kanan tapi tangan kiri. Perasan tak? Perasan. Suara. Alhamdulillah. Itu dipanggil Maya. Itulah hantu kamu sebenarnya. Pasti. Wujud. Yes, Okay, rest 5 minit je. Alhamdulillah, seru Rest minit cuba tengok dapur je. Okay, sekejap. Okay, kamu tulis seluruh nota tadi, kemaskan sekejap. Biar tarik. 2 minit cukup. Okay, kembali semula. Sorry. Dah masak dah seperti tu. Alhamdulillah. Kenapa bersih tiba Kau mandi tak Ya? Siapa tak mandi kat sini? Saya tak mandi tapi tak adalah bau sampai sana je. Macam bau ni. Bersih dah. Okay, teruskan. Okay, yang ni adalah bentukan imej kanta cembung Okay. So tadi kita cari jarak, kita fokuskan jarak. Sekarang boleh cari jarak objek dan jarak imej. Okay. Sebelah kiri dan sebelah kanan, nampak Okay. Itu ada di sini. Satu objek diletakkan pada jarak 3 cm dari kanta cembung yang berfokus 1 cm. Lukiskan kedudukan objek dan titik fokus kanta. Kita dah buat tengok. Kita nampak buat pun. Tapi kalau tengok di situasi sekarang ni, tunjuk ke kamu. Okay, letak macam biasa, sembunyi kanta. Dikata kanta cembung, letak kanta cembung. Kemudian titik paksi simetri, paksi utama. Okay, itu syarat utama. Kemudian letak titik fokus. Titik fokus di kabit kamu 1 cm. Ambil pemaris kamu ukur pemaris kamu 1 cm, 1 cm. Okay, kalau kamu ukur salah, kamu akan dapat jawapan yang salah. So dalam exam, kertas jawapan kamu, pastikan gunakan pemaris panjang. Sebab tu kena ada pemaris panjang pemaris panjang. Ni ialah pemaris guna kejutan, ni lebih tepat Ada juga pemaris yang diguna yang bila bengkok-bengkok kan, pulang kepada kamu. Okay, ambil 1 cm, letakkan. Okay, kemudian dikata kamu 3 cm dari kata cembung. Okay, 3 cm dari kata cembung daripada titik paksi utama tadi tu. Right. Dari sini sampai ke sini adalah 3 cm adalah jarak dikata apa? Jarak satu objek letak jarak dia. Maknanya itu adalah jarak objek So letaklah satu objek di situ. Contoh 3 cm Okay, 3 cm daripada situ. Okay, right. So macam ni kamu boleh lukis.
Macam mana lukis? Kita ada dua ray jadi. Ray pertama, yang ni bertembung dengan paksi dan bertembung dengan fokus. Betul? Ray pertama. Tahu ray? Ray tu ialah sinaran. Yang ray kedua, yang ni bertemu terus ke paksi ni dan bertemu ke bawah dan kamu dapati ada satu titik persilangan itu. Itulah image yang terbentuk. Kita tengok. Okay, lukiskan gambar sinar bagi menunjukkan pembentukan image. Mari kita lukis. Satu, ray. Okay. Objek itu bertemu dengan paksi simetri, bertemu dengan paksi fokus, titik fokus. Dan ray yang kedua, daripada objek tadi itu bertemu terus kepada titik pusat, optik dan terus ke kanan. Ingat, ini bukannya, sepatutnya tak boleh dibengkokkan ni, terbengkok ni. Benda pemaris yang panjang daripada titik ni sampai ke bawah lah. Tapi mesti melalui satu titik ni. Kenapalah titik persilangan. Persilangan dia kamu ambil dah titik dia dan gariskan dia punya tu. Itu ialah image yang terbentuk. Okay. Dan kamu tafsirkan apa terbentuk ni. Dan tiga perkara tiga image terbentuk. Pertama, disebut tadi tu sama ada dia nyata ataupun maya. Okay, dalam keadaan ni nyata ke maya ni? Ganesh? Ini image nyata ke maya? Mana tu? Kau jawab. Dia tu. Nyata. Okay, nyata. Kenapa nyata? Sebab dia terbentuk bukan di belakang kanta. Kalau maya di belakang kanta, image terbentuk yang besar. Dia bentuk garisan putus-putus maya. Okay, so untuk jawapan yang pertama, okay, nyata. Untuk image yang terbentuk yang kedua iaitu sama ada dia apa tadi? Dia songsam ke ataupun tegak? Songsam. Songsam. Sebab dia terbalik kan? Kalau kamu lihat panah ni dia menunjukkan dia terbalik. Okay, betul tak? Maksudnya songsam. Okay, untuk image yang ketiga ikut size pula. Size dia apa? Size dia sama kan? Bukan dibesarkan ataupun bukan dikecilkan. Betul tak? So yang tak pakai lah. Dia pakai ni lah. Tiga image terbentuk. Nampak? Boleh faham kan? Boleh. Sebab ada soalan dia tanya kamu. Dia buat macam ni, dia suka melukis, dia suka bertanya, katakan apakah image yang terbentuk? Okay, ingat tiga perkara ni Pertama, cakap tentang nyata maya. Kedua, cakap tentang songsam dan tegak. Ketiga, cakap tentang size dia. Okay? Okay, ciri betul-betul sama tadi. Okay, tertonggeng ni sebenarnya istilah lama tau. Kita gunakan sebagai songsam. Okay? Tonggeng ni jangan dipakai dah. Ni istilah lama ni. Okay. Okay, latihan. Betul lukis latihan. Cuba buat sekarang. Keluarkan kertas A4 kamu. Lukiskan satu sinar macam biasa. Wujudkan paksi utama. Dia kanta apa ni? Kanta cembung Kantan pula. Kanta cembung. Lukiskan satu. Kanta cembung senang lukis je. Kamu tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni, tak apa. Kamu lukis macam ni. Satu straight, satu tengah. Nampak tak? Pastikan senyap beraja. Okey. Kemudian, anak panah macam tu, anak panah macam ni. Anak panah macam tu, anak macam ni. Okey, ni dia dipanggil kanta cembung. Senang lukis Yang penting, yang tengah ni kena straight Okey. Paksi utama ada dah. Titik fokus, berapa? 3 cm. Kan? Yes. Jarak objek 1 cm. Jarak objek kat sini. Jarak objek adalah sama dengan ketinggian objek. Faham tak? Jarak objek adalah sama dengan. Kalau jarak dia dah 1 cm, tinggi dia pun 1 cm juga. 1 cm juga. Okay. Lukis tengok. Apa yang kau dapat? Apakah image yang terbentuk? Tak pakai whiteboard lagi ke? Pakailah kertas, simpan dalam kamu punya file tu. Okay, cikgu bagi 3 minit boleh? Selesaikan. Cikgu nak jawapan kan? Sama ada dia nyata ataupun songsam.
Sonsang pula Maya. Cikgu, Ya. kalau nak kira 1 cm untuk apa tu objek, dia dari garis tengah kata cembung ke atau dari kata cembung tu? Di tengah dia pasti utama tadi. Oh, okey. Dia tengah dia pusat optik dekat ataupun dekat sini pun boleh juga. Sama juga. Garis tengah ni. Simetri ya. Okey, sama ada nyata atau maya. Nyata kita cikgu. Yang kedua sama ada dia songsang ataupun tegak. Yang ketiga, adakah dia sama saiz atau besar, dibesarkan ataupun dikecilkan. Okey, 3 minit dari sekarang. Mana pula? Nampak soalan dia? Nampak insya-Allah. Okey, dah dapat? Kamu boleh type dekat chat tu apa image dia bentuk 3 perkara. Sama ada dia maya, nyata, sonsang ataupun tegak. Ataupun yang ketiga iaitu sama saiz, dibesarkan ataupun dikecilkan. Okey, letakkan jawapan kamu pada chat. Mana? Buat tak tidak ni? Seorang tak buat lagi? Danesh? Okey, Danesh cakap nyata, tegak, dibesarkan. Yang lain? Maya? Dah letak nyata, tak payah letak maya. Maya ke nyata, Danesh? Cepat, yang lain tak ada? Maya tegak dibesarkan pula. Okey, yang lain? Salah type cikgu, salah type. Okey. Yang lain, cepat yang lain. Dah cakap tak boleh. Takkan nak type pun tak boleh. Allah Akbar. Tak apalah, kita teruskan je lah.
Okey, mari kita lihat. Apa jawapan dia? Okey, macam biasa. Kita letakkan padam dulu. Kita letakkan seperti biasa, titik fokus kita ada, pasal utama kita ada, pasal simetrik untuk kanta ada. Kita letakkan objek. Objek itu adalah daripada situ adalah 1 cm dan ketinggian dia sebenarnya pun 1 cm juga tahu. Tinggi objek pun 1 cm. Tinggi objek itu pun lama. Tinggi objek ni pun sebenarnya 1 cm. Okay, sebab panjang ni adalah sama dengan ketinggian objek. Okay. Kemudian, kita biasa tarik je macam tu. Ke titik ni dan melalui titik fokus. Okay, tarik. Tetapi macam mana ni cikgu? Alamak cikgu. Titik ni dengan titik ni tak bersilang pun belakang. Nampak tak? Yes. Dia bersilang ke mana? Dia bersilang kat mana? Tak bersilang mana? Saya dah dapat image. Boleh dapat image tak? Tak, bukan image nyata lah, jadi image maya lah kan. Adalah persilangan dia ada di bahagian belakang ni. Bentuk titik lah. Nampak? Ada persilangan di belakang tu. Okay, letaklah satu image yang maya. Okay? Nampak tak? Boleh nampak semua? Dan kita dapatlah image inilah jarak image iaitu 2 cm. So image yang terbentuk apa dia ni? Pertama, ia adalah maya. Kedua, ia adalah tegak. Ketiga, dibesarkan. Betul? Betul. Alright. Itu jawapan dia. Okay, bila kamu ukur dari 1 cm, dan kamu ukur lagi dengan pembalik kamu dapat 2 cm, kalau dapat jarak objek 1 cm, jarak image 2 cm, kamu boleh cari kuasa kanta 2 U tambah dengan 1 per V. Yang ni kita belajar nanti kemudian Kalau kamu ada buat bacaan, yang ini formula yang untuk kanta kita akan belajar nanti. Mari tengok kanta pula. Kanta cengkung. Okay. Kita letak satu objek situ di belakang titik fokus. Situasinya di mana kamu letak jarak kamu letak kamu punya objek tu, dia mempengaruhi pembentukan image Okay, macam tembak di fasi utama, tetapi kali ni dia bukannya dia terus ke bawah untuk kanta cengkung, kamu kena fokus pada ni. Bila kamu tarik macam ni, kamu ambil titik ni dan titik ni. Okey, guna pembaris. Okey, guna pembaris, yang atas ni di straight, yang belakang tu adalah titik terputus. So image terbentuk kat mana? Okey, kita ambil satu lagi ray yang kedua, di titik ni. Okay, dengan titik ini. Okay, tembak. Cium. Okay, nampak ada persilangan di situ. Di sini, nampak? So image terbentuk kecil je kat sini. Okay, dia bergaisan putus-putus lah sebab dia adalah di belakang kanta. Iaitu image terbentuk ialah maya, bukannya nyata. Nyata jika berada di kawasan sini. Kalau maya berada di kawasan sini. Faham Yang kedua, dia adalah tegak. Kan? Tegak, mana dia tak terbalik pun, tak tonggeng pun, dia tegak. Yang ketiga, ia dikecilkan, bukan dibesarkan ataupun sama saiz. Faham? Maya tegak dan mengecil. Okay, itu image terbentuk. Ini kamu kena faham bagaimana mendapat ni Kalau exam memang ditanya ni. Soalan terakhir. Okay. Okay, semua image daripada kanta cengkung. Mana-mana kanta cengkung yang kamu guna, ini adalah image dia. Dia takkan dibesarkan ataupun takkan jadi nyata dan takkan tonggeng.
kata cengkung semuanya maya, tegak dan mengecil. Faham? Faham tak? Yang ni juga. Okey. Untuk kata cembung tadi, dia ada pelbagai image yang akan terbentuk. Okey. Kadang maya, kadang tegak, kadang nyata, kadang-kadang dibesarkan, kadang sama saiz, kadang dikecilkan. Okey, pelbagai image bentuk. Tapi kanta cengkung specialnya melukis pun bagaimana macam gaya pun melukis kan. Image yang terbentuk always yang ni. Sama ada image objek tu berada di sini ke, berada di sini ke, berada di sini ke, kan. Dia tulisannya akhir sekali jawapannya ada 3 benda ni. Ini hanya untuk kanta cengkung. Faham? Faham Pak. Pada soalan tanya kamu tadi. Semua image daripada kata cengkung adalah image ni. Okay, right. Lukiskan gambar rajah bagi menunjukkan pembentukan image dan nyatakan ciri image. Ni dah jawapan dah. Apa ciri image untuk kata cengkung? Tu maya, tegak, mengecil. Yes. Dapat jawapan dia. Okay, sebab dia ialah kanta cengkung kan? Alright. Tapi dia minta kamu melukiskan gambar sinar. Gambar sinar ni ada 2 ray Ray pertama ambil di sini sampai ke sini 90 darjah. Gariskan. Ray yang kedua dari sini juga dengan titik fokus. Sorry, tak ambil lagi. Yang ni dengan sini yang pertama tadi, ray pertama. Ini adalah garisan straight, ini adalah garisan putus. Okay, nampak? Ray yang kedua, titik ini dengan titik ni. Gariskan je saja. Dan kena dapati ada persilangan di sini. Iaitu image yang terbentuk. Okay, faham? Senang saja. Okay, biasalah maya tegak dan mengecil. Sebab dia adalah kata cengkung. Biasanya soalan takkan keluar untuk kata cengkung sebab senang sangat. Soalan keluar bagai kata cengkung, cembung Tengok, apa ciri kata cembung yang cerita pelbagai tadi Sebab dia ada berkaitan dengan tempat objek itu diletakkan. Okey, pembesaran. Pembesaran ialah seperti kata pembesar. Cuba tengok pembesaran. Cuba lihat keadaan objek itu diletak di mana. Okey. Ini bukan besar, ini ialah pengecilan sebab image dia terbentuk adalah kecil. Okay. Objek dia besar, tinggi jarak objek dia besar, tinggi, jauh. Okay. Jarak image dia yang tu. So M sama dengan H1, HI per HO image dan objek. Kalau cakap tentang pembesaran, formula dia adalah tinggi image bagi dengan tinggi objek. Ataupun singkatannya I dan O. Okay. Atau kamu gunakan jarak antara sini dengan sini. Iaitu jarak image bagi dengan jarak objek. Ataupun dia punya simbol dia ialah V per U. Jadi kamu dapatlah jawapan itu berapakah pembesarannya daripada ini ataupun daripada ini ke ini. Tak kisahlah. Ada maknanya dibesarkan atau dikecilkan. Okay, faham? Itu untuk formula pembesaran. Catat dalam penota kamu. Okay, latihan. Berapakah pembesaran image ni? Berapa? Kamu nak gunakan formula yang pertama, ketinggian ataupun gunakan jarak dia? Ketinggian. Sebab dia bagi ketinggian kan? 5 cm dengan 1 cm. So yang mana objek, yang mana image? Objek yang 1 cm. Yeah. Kan? Nampak objek cm sebab apa? Dia adalah garis
Dia tak putus-putus. Tak putus kan. Biasanya yang putus ni adalah image yang terbentuk akhir kan. Tapi kalau berada di sini, yang mana objek, yang mana image? Biasanya objek berada di belakang kanta kan. Image kan terbentuk di depan kanta. Tapi bila image terbentuk di sini, bersama terputus ni memang image. Nampak perbezaan dia? Nampak perbezaan dia? Ulang sekali lagi. Dia tengok ni. Tengok pembentukan image. Biasanya image akan terbentuk di bahagian sini area ni. Biasalah tonggeng ke, atas ke kan. Atau bawah ke kan. Ini semua ni image. Tapi ada juga satu ketika dia terbentuk di belakang kanta. Tapi dia akan always jadi kesan putus-putus sebab dia adalah maya. Ini pun dipanggil image. Nampak tak? Okay. Nampak tak? Ini adalah image. Yang ada yang belakang kanta bentuk macam tu yang tak ada kesan putus, itu ialah objek. Nampak tak perbezaan dia? Okay. Objek takkan ada sini. Sini takkan berlaku objek. Objek takkan letak sini tak akan letak di bahagian kanan kanta. Okay, berjelas Okay. So jawapan untuk pembesaran ni berapa? Berapa? Nak kira je. Kita guna formula tadi iaitu ketinggian I per O. I kita 5 cm bagi dengan 1. So pembesaran dia ialah 3.2. 5. Okay, salah. Kan 5 pembesaran dia. 5 kali. Balik ni. Boleh faham? Boleh. Kita sekarang bagi jarak. Ni jarak Jarak objek ke titik faksi simetri. Jarak image mesti. Okey. Kalau kita bagi yang ni kan, yang benda tak bagi kan. Kamu tahu tak yang mana satu jarak, yang mana satu image? Apa-apa yang berada di belakang ni adalah objek. Nampak tak? Apa-apa yang ada di belah kanan ni, itu ialah image. Nampak tak? Nampak. Sekejap saya tali. Ada ketika juga ada yang image yang bentuk maya ni. Ni pun kategori image. Itu tak dipakai yang tadilah. Bukan hanya hanya pada kanan, tapi ada juga yang ke kiri. Tapi yang ke kiri always yang titik-titik tu. Okay, faham Jadi kau nampak ini adalah objek. Okay, jarak objek. Inilah jarak image. So untuk formula pembesaran, jarak image dulu bukan jarak objek, bagi dengan jarak objek. Ataupun singkatan dia ialah V per U. Bukan laju formula dia V. V ialah jarak image bagi dengan jarak objek. So jarak image kita adalah 8, objek kita adalah 4. Jadi pembesarannya ialah 2 kali. Okay, pembesaran dia. Pasal tak kalau kamu pergi ke mamal, mikroskop, pernah guna tak mikroskop? Pernah. Kan, ketika kantar kita 20 kali, 350 kali kan? Ada. Itu kali pembesaran dia. Okay, ni 20 kali. Okay, berapakah tinggi image? Okay, maksudnya dia cari tinggi image. Mana cari tinggi image? Kita tahu bahawa ini adalah tinggi objek. Tapi tak bagi pula tinggi image. Boleh tak cari pembesaran? Boleh. So, HI per HU kan? Dia tak tahu yang ni. Tapi kita tahu yang ini. Apa? 2 cm kan? Maksudnya HI tak tahu. Tapi 2 cm dapat kan? Sama dengan pembesaran tu tak? Pembesaran cari ke mana? Kita gunakan jarak. Betul tak? Betul. Okay. Tapi jarak ni daripada objek ke sini 26. So kita buang yang 8 ni dulu. Kita cari jarak sini sampai sini. Berapa? 26 tolak 8 berapa? 18. 18. Okay. Jarak untuk image dapat dah. So kita carilah formula yang baru. Kita tahu bahawa tinggi image bagi dengan tinggi objek adalah sama dengan jarak image bagi dengan jarak objek. Betul tak? Sama kan?
Dua-dua ni formula ni mencari pembesaran. Ataupun kita kena formula saja HO sama dengan V U. Betul tak? Kita nak cari apa ni? Kita nak cari HI. Image kan? Ketinggian image. Jadikan HI sebagai tajuk utama. HI kita. So VU ni naik ke atas jadi darab HO. Betul tak? Jadi selesaikan lah. So, V kita dah 18 bagi dengan 8 darab dengan 2. Potong 1 ni adalah 4. Betul tak? So 18 bagi 4 berapa? 18 bagi 4. Baik. Ya. Dapat berapa ni? 4.5. 4.5 kali. Okay. Boleh faham? Boleh. Jelas tak ni? Ha? Boleh faham tak? Boleh. Dapat. Tadi kita cari belakang ni, cari image, cari jarak kan. Tapi kali ni dia combine kan kedua-dua formula tadi Dia bagi kamu situasi ni, kamu cari dia punya satu lagi. Faham? Faham. Okay, setakat itu saja. Kata dah habis. Ada lagi? Soalan-soalan ni cikgu tak perlu tunjuk. Okay, kata sudah habis. Lepas ni kita belajar tentang apa? Nanti kita belajar pasal formula kanta nipis. Okay, setakat ni boleh faham tentang kanta? Boleh. Okay, cikgu ulang sekali lagi Kita rimbas kembali. Untuk kanta ada dua jenis. Kata cembung. Okay, ada dua jenis kanta. Sebelum masuk tentang formula kanta, kita rimbas kembali. Okay, ada dua jenis kanta iaitu kanta cembung dan kanta cengkung. Okay. Untuk kanta cembung, image terbentuknya ada pelbagai Ada pula nota juga. Okay. Okay, ini kanta cembung. Right. Titik fokus. Okay, dalam perotak gambar itu betul tak? Kalau objek itu lebih kecil daripada titik fokus, apa yang terbentuk? Yang ditegakkan, dibesarkan. Ni kalau objek berada di kawasan ni, antara ni dengan ni. Okay. Kalau objek itu adalah sama dengan titik fokus, apa yang terbentuk? Maya tinggal dia besar juga. Okay. Ada dalam buku nota kamu atau buku teks Kalau objek itu, dia ada satu titik fokus iaitu 2 kali titik fokus. Kalau objek itu di 2F dia panggil. Objek itu daripada 2F lebih kecil. Objek lebih kecil daripada F dan lebih kecil daripada F. Apa yang terbentuk image dia? Semua ada jawapan dia. Ini untuk kata cembung Ini kata cembung Kata cembung. Okay. Apa yang terjadi jika 2F adalah sama dengan objek? Biasanya aktiviti. Nyata sama saiz. Ya ke? Ni tulis. Oh, bukan. Infinity satu Adakah yang ni? Infinity yang U sama dengan F. Ni adalah infinity cikgu lupa dah. Dia sama dengan F Infinity, ni infinity. Okay. Satu lagi iaitu jika U adalah lebih besar daripada 2F, apa image terbentuk? So ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 keadaan pada kanta cembung cembung yang berbeza image dia. Okay. 3, 4, 5. Okay. Keadaan ni pertama ialah 2 lebih U lebih kecil. Ya Allah. Hilang lah pula. Hilang dah. Okay, sekali lagi pada keadaan ialah U lebih kecil daripada F
U adalah sama dengan F, 2F lebih kecil daripada U, lebih kecil daripada F, ataupun U sama dengan 2F, ataupun U lebih besar daripada 2F. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 Yang ni untuk U sama dengan F ni akan dapat infinity. Okey, kamu cari jawapan dalam buku teks kamu, dalam buku bukan kamu. Macam mana ini terbentuk. Okey. Ni untuk kanta cembung. Untuk kanta cengkung, semua yang cikgu sebut tadi ni, semua ni imejnya ada satu je bentuk. Imej yang terbentuk satu je. Ya Allah. Dah balik. Ya Allah. Okey, kanta cengkung. Semua yang kadang cikgu sebut tadi, U ke F ke semua akan dapat satu je. Iaitu maya, kecil, tegak. Untuk kanta cengkung. Imej ni yang terbentuk. Semua keadaan. Okey. Untuk kanta cembung, yang 5 keadaan tadi tu berbeza-beza imej yang terbentuk. Boleh faham? Boleh. Okey, saya teruskan. Dan kita dah belajar tadi tentang pembesaran. Pembesaran ada dua formula yang kamu perlu tahu. Sama ada pembesaran gunakan ketinggian imej dan ketinggian objek, iaitu formula dia HI per HO, iaitu tinggi imej bagi dengan tinggi objek. Okey. Semua melibatkan pembesaran. Okey. Formula yang kedua, kamu gunakan V per U, iaitu jarak imej bagi dengan jarak objek. Itu pun pembesaran. Okey, melalui kedua-dua ni semua melibatkan pembesaran. Cantumkan kedua-duanya, iaitu HI per HO sama dengan V per U adalah pembesaran. Okay, boleh faham? Ini formula untuk pembesaran. Jelas Jelas. Okay, hati-hati. Okay, catat dalam kerota kamu cikgu tak tunjuk kan. Spontan je ni. Okay, teruskan. Mari kita tengok formula yang formula seterusnya, iaitu formula kanta. Kanta nipis. Okay, kanta sama juga tadi. Yang ni adalah jarak objek, ni adalah jarak imej, iaitu 1 per U sama dengan 1 per V, kamu dapat 1 per F. F ni adalah fokus. Okay, peraturannya tengok. Kalau objek nyata, dia adalah bersifat positif. Kalau objek itu adalah maya, dia bersifat negatif. Tapi jaranglah objek itu maya. Okay. Kalau imej itu nyata, bersifat positif, kalau imej itu berada keadaan maya yang ada garisan titik-titik tadi kan? Kan? Titik tadi kan? Okay, dia perhatikan ukur itu adalah maya kepada negatif. Dan fokus, kata cembung dan kata cengkung. Okay, mari tengok. Itu peraturannya. Kuasa kanta. Kuasa kanta ni kalau kamu pakai cermin mata, kamu tahulah kuasa kanta. Kuasa kamu besar sangat. Kuasa kamu sekecil. Dan sebagainya. Kuasa kanta ini bukan ketebalan kanta kamu nanti . Nama ketebalan. Maksudnya kanta kamu semakin tebal. Kuasa lebih tinggi. Okay. P sama dengan 100 bagi dengan F dan unit cm. Tengok. 1 per F, F adalah unit meter. Okay. Kalau kamu gunakan dalam bentuk cm, kena letak 100 per F. Tadi 1U tambah dengan 1F sama dengan 1U tambah dengan 1V sama dengan 1 per F kan. Ini untuk unit meter. Kalau 1U tambah dengan 1 per V sama dengan 100
per F, ini untuk unit cm. Okay, sama ya kira kan. Okay, unit bagi P ialah diopter. Okay, diopter. Adalah soalan objektif keluar, apakah unit kuasa kanta? Kuasa kanta adalah diopter. Right? Diopter. Alright, dalam buku teks kamu atau dalam buku rujukan kamu, ada nota ringkas, tuliskan kata diopter. Okay. Positif dia kata cembung, negatif dia kata cengkung. Okay, apa masuk di sini? Mari tengok, ada soalan tak? Okay. Tentukan jarak imej dan kuasa kanta. Jarak imej. Dia nak cari apa ni? Dia nak cari jarak imej. Jarak imej. Tak tahu iaitu apa? Nak cari D lah kan? Apa D? Dia bagi maklumat apa Ni ialah jarak objek. Jarak objek ada 5 cm. Dia pakai cm bukan meter Inilah titik fokus. Kita ada F. Itu 2 cm. Boleh tak cari jarak imej? Kita dah formula tu. 1U tambah 1V sama dengan 1F. Kita ada U, kita ada F. Betul tak? Tapi dia kena pakai 100 meter dan 100 cm, kita kena letak 100 lah. So, takkan V sebagai tadi utama. Okay. Macam mana dapat? Jadi, dia buat secara manual. U tolak 1 per F, 100 F sama dengan negatif 1 per V. Ataupun macam ni. 1 per V tinggal situ. 100 F tolak 1 per U. Okay. Terus kita terbalikkan. Kita selesaikan dulu lah. Selesaikan dulu. Sekejap. Lagi mudah pun tak boleh. Okay, kita ada objek kita ialah 5 cm. Dan tukar kepada meter pun boleh, tapi gunalah 1 per F lah. Kalau F kita ada 2 cm, tapi U kita tak tahu. V kita tak tahu. 1U tambah 1V sama dengan 1 per F. Selesaikanlah. 1, 5 tambah 1V, 1, 2. Selesaikanlah. Selesai, kamu akan dapat apa? Okay. Senang je susah pun. Adakah kamu selesaikan pecahan tu, ataupun kamu selesaikan pembahagian ni dan tambah saja, ataupun kamu gunakan darab silang. Itulah kamu selesaikan. Okay, satu Y, kata cembung bila positif. Okay, letaklah satu U, samakan pembawah. Nanti kita ialah 3.33 cm. Okay, lihat. Okay, kuasa kanta. Kuasa kanta, ni tadi kamu tak boleh guna yang 100 cm. Dia khas untuk kuasa kanta. Sorry, cikgu buat silap salah ni. Gunakan formula tadi iaitu 1U tambah 1V 1 per F. Guna formula ni Walaupun di cm ke meter ke, guna formula ni. Dan kamu dapat dalam bentuk cm. Okay, untuk kuasa kanta kena gunakan 100 cm sebab kamu dalam unit sentimeter. So, untuk kuasa kanta, ni dia. Kamu gunakan saja 1 per F 1 per F tadi 1 per F tadi, itu kuasa kanta. Tapi disebabkan ia guna cm, kamu letak dia 100. Sebenarnya benda ni simple je. Sebab 100 kamu convert dia kepada meter. Dapat 50 diopter. Diopter Boleh faham tak Boleh ke? Boleh. Boleh Kata cengkung. Kata cengkung, kamu akan dapat always negatif lah. Sebabkan dia maya, kamu akan dapat negatif Nama dah jarak image. Jarak objek ni adalah jarak objek jangan confuse jarak objek ialah jarak image. Ingat benda yang titik ni adalah image berada di kiri kanta. Jangan terbalik. Kena belajar terbalik, di confuse. Di sana di sini terbalik Okay.
Dapatlah F kita ialah negatif 1.33 cm. Untuk ni sebabkan dia pakai cm, letaklah dapat F 1 per F ni untuk meter, 100 untuk sentimeter. Okay. 100 bagi dengan 1.3 dapatlah negatif 35 diopter. Okay, boleh faham? Okay. Tentukan jarak fokus dan kuasa kanta. Okay, nak cari F. F tak ada. Okay, sama juga tadi. 1U tambah dengan 1F. Okay, sama dengan, 1V dengan 1F. So, F tak ada. Carilah. Kita ada U. Jarak objek dan objek. Which one is object? 4 cm. Ya, objek kita dapat sini lah. Betul lah. Mana cahaya datang daripada sini. Cahaya datang daripada sini. Terbalikkan kedudukan. Mana objek dah. Titik ni biasanya always image. Jadi titik ni always ini, bukannya objek. So 4 cm adalah objek. Dan tolak satu-satu, kamu dapatlah F kamu ialah 1/34 dan kuasa kanta kamu 100 bagi dengan ni. Ingat kenapa tak 100? Sebab dia kamu guna cm. Patutnya kalau untuk ni kamu dapat meter, tak cari betul lah, bukan meter. Negatif 1.33 kali dengan 10 negatif 2. Okay. 2 dalam meter. Betul tak? Cuma kamu buat 1 bagi dengan negatif 1.33 kali dengan 10 negatif 2. Dapat tak jawapan dia? Sama. Sama kan? Okay. Diameter ya. Diameter tukar kepada sentimeter. Tukar kepada meter. Okay. Tentukan jarak fokus dan kuasa kanta ni. Yang mana satu objek, yang mana satu image? Adakah ini objek? Adakah ini objek? Satu ke dua? Objek. Okay, objek dua lah kan? So, 1 U tambah dengan 1 V sama dengan 1 F. So, 1, 2 tambah dengan 1, 6. Betul tak? Yes. Kamu boleh jarak tak pakai ni. Kalau ada yang saiz tinggi ni kamu nak cari apa pembesaran tapi untuk formula kanta kamu menggunakan jarak kamu dapatlah berapa 1F? Dapatlah 3. Okey. Ini jarak dengan 2, jarak dengan 2. 2 tambah 3 dapatlah 2 tambah 1 3 lah. 3 per 6. 1 per F. Terbalikkan dia F sama dengan 6 bagi dengan 3. Jawapannya ialah bagi 2 lah. Kita jangan kira ni. Oh dalam ketiga lah. Dalam ketiga lah cikgu ni. 4 kan? Betul ke ni? Salah kira ke cikgu? 1, 2 tambah 1, 6. 2 darab 3 jadi 6 kan? 3 tambah 1, 4 per 6. 2, 3. 3 bagi dengan 2. Berapa? Kenapa salah ni? 1.5. Apa dia darab 2 ke? Salah kira ke? 2 kalau terbalikkan kan 3 per 2. Maksudnya 1. Kan? Yes. Betul dia kira ni? Ini sekejap. 1 per 2. Pasal 2 per 6. Oh, dia tolak 1 per 6. Oh. Kenapa tolak? Sebab dia maya. Maya nampak tak? Oh, main kat belakang. Sebab dia maya. Kan? So image yang maya negatif kan? Tengok syarat tadi kan? Syarat yang awalan tadi. Awalan tadi. Ni. Ni kena catat ni. Kalau maya always negatif lah. Kalau nyata always positif. Boleh faham? Boleh. Okey, boleh faham disebabkan dia maya,
Kamu letak objek ialah 1/2 tetapi untuk ni image dia letak negatif. Sebab dia dalam keadaan maya. Itu syarat dia 1/6. Betul? 2, 3. Jadi 2/6. Betul? Sama dengan 1F. F sama dengan 6 bagi dengan 2. Sama dengan 3. Okay. Sebabkan kemukakan sentimeter untuk kuasa kanta 100 bagi dengan F. F kamu dapat tadi ialah 3. 100 bagi dengan 3. Kamu dapat over 33.33 diopter. Okey, habis. Dah, Habis untuk kata. Depan ni apa dia? bahas ni parameter optik. Okey, kalau dalam buku teks kamu banyak eksperimen Kita boleh buat eksperimen macam-macam eksperimen dekat sekolah tapi tak boleh nak buat. Okey. Settle. Ni lah. Ni cikgu sebut tadi tengok dalam buku teks kamu, sambungan nota kamu tadi. Untuk objek infinity iaitu V sama dengan F tadi, infinity. Taklah apa pun, takkan nampak dia punya image terbentuk. Bayu sebut tadi. Iaitu objek image Kalau 2 lebih besar daripada 2F. Kalau 2 objek lebih sama dengan 2F. Kalau F lebih kecil daripada U, lebih kecil daripada 2F. Objek itu antara pertengahan ni. Ataupun objek yang sama dengan F. Itu juga sama F infinity. Okay. Kalau objek tak infinity pun sama juga. Kalau objek U lebih besar daripada F, dibesarkan besar. Untuk kata cengkong semuanya sama. Mari kita efisikan, mari kita efisikan. Okey. Pembesaran tadi, cikgu sebut tadi ada 2 formula iaitu tinggi objek, tinggi image bagi dengan tinggi objek sama dengan jarak image bagi dengan jarak objek. Itu dapat pembesaran. Okey, itu formula kanta yang belajar tadi 1/U tambah 1/V gantung kepada maya ataupun nyata. Tak akan tanda negatif ataupun positif untuk nyata, negatif untuk maya dan sama dengan 1/F. 1/F adalah fokus. Untuk kuasa kanta, kalau kamu gunakan dalam bentuk cm, letaklah 100 bagi dengan F. Kalau kamu dah gunakan meter, 1 bagi dengan F. Jelas? Yes. Okey, peralatan optik. Kita tamat pukul 10 dari 10 minit. Okay, penggunaan kata peralatan optik. Peralatan optik ni adalah benda yang berkaitan dengan cahaya dan optik. Optik tu lah mata kan. So, inilah nampak kata membesar, mikroskop, teleskop. Nampak tak dia punya buku teks ni? Boleh tengok buku teks kamu buku surat 263. Okay. Biasanya soalan struktur keluar macam ni. Dia bagi kamu contohnya mikroskop, tunjukkan ataupun terangkan bagaimana aplikasi dalam mikroskop. Terangkanlah. Ada dalam ni nota. Nota cikgu ada. Cikgu tak bagi kamu nota file. Cikgu bagi dah. Tapi kena print dan masuk dalam file kan. Okey, ni dia lah kata besar. Ni teleskop. Ni mikroskop. Mikroskop Ini mikroskop. Dia cakap saya tentang biologi nanti Ada scan ni, kamu scan lah QR code ni. Ada gambar dia. Okay, eksperimen. Scan je QR code ni. Sekarang scan QR code je dah. Okay, mikroskop majmuk. Okay, ni kamu akan ceritakan apa itu mikroskop majmuk. Terdiri daripada 2 keping kanta cembung dengan panjang fokus yang pendek, kanta objek yang panjang, kanta mata yang panjang fokus ialah FM. Panjang fokus F kurang daripada panjang fokus. Ini dia syarat untuk mikroskop majmuk. Kamu scan lah QR code ni. Apa image yang kecil dibesarkan? Ini dia punya lukisan dia. Kanta objek lebih tebal. Kuasa dia lebih tebal. Ini kanta mata dia. Semua yang terbentuk adalah image yang maya. Okay, bukan nyata sebab dia dibesarkan semua.
Untuk teleskop pun sama, dia terbalik je. Jadi kacamata panjang kan. Dia terbalik. Kata teleskop macam ni. Benda yang jauh besar dikecilkan. Maksudnya, nampak bulan di atas tu, benda kecil nampak dalam teleskop tu. Okay. Ni aplikasi kanta besar sekecil teknologi pelantau optik macam handphone kamu lah. Sekarang ni telefon kamu ada 36 kamera sekarang. Apa tu buat kamera tu? Semua ada dalam ni. Okey, bentukan image dalam cermin Spera. Ada tak? Okay, ni. Kata cermin tadi. Teleskop. Ini kata pembesar. Atau optik. Nota ni cikgu bagi kamu lah, kamu nak stake ke apa ke suka kamu lah, nanti tu bagi. Okay. Kamera yang tadi tu lah, itu je soalan je. Ada. Okay, untuk kata Spera ni, kamu dah, benda ni pernah nampak tak? Kalau kamu naik kereta kan, ada satu cermin, tiba-tiba dia dekat tengah jalan. Dia tengok apa? Tengok pandangan sebelah kanan. Kalau kamu tengok nak cross lintas, ada cermin besar dekat jalan tu. Itu ialah cermin Spera. Dia nampak benda tu dibesarkan. Contoh kalau kamu sudu kamu, kalau ini belakang sudu belakang sudu. Ini belakang sudu. Ini depan sudu. Untuk sekarang yang gemuk jadi kurus, yang kurus jadi gemuk. Ini biasanya ada dalam carnival cermin. Masuk dia ada kecil, silinder dan sebagainya. Okay, image yang terbentuk pelbagai. Ini cikgu tak go through lah. Kamu baca Ini soalan-soalannya minta kamu buatkan. Kalau objektiviti macam mana, objek U lebih besar daripada F macam mana, U lebih sama dengan 2F macam mana, F lebih kecil daripada U lebih kecil daripada 2F macam mana, U lebih besar sama dengan F macam mana, U lebih kecil daripada F macam mana. Okay. Tolong buat kena buat dalam kertas masuk dalam file. Kalau kamu tak buat, kamu tak akan faham. Inilah ni cermin cikgu sebut tadi Cermin cengkung dan cermin cembun dalam kehidupan seharian. Gunakan untuk cermin solid yang kamu nampak bagi tadi kan. Ini bagi songsang sisi Angkat tangan kanan tapi tangan kiri keluar. Memang setiap hari kamu nampak hantu kamu dalam cermin. Dia maya nampak. Okey, habis. Dah habis dah subjek kita. Allahul Azim. Oh, dah habis dah? Dah habis dah. Okay, Kan itu buat terakhir. lepas ni kita akan buat soalan je semua. Okey, itu saja untuk hari ni. Ada soalan apa-apa untuk cikgu? Tak ada cikgu. Nanti buat soalan, adalah soalan. Okey, boleh faham? Ada yang nak drop subjek fizik? Drop. Kita kata 5 tadi. Dah belajar cikgu nak drop. Boleh drop lagi kalau nak drop. Tapi sayang lah. Setahun habis. Okey, cikgu nak cakap sekali lagi Cikgu tak boleh, bukan cikgu yang menyebabkan kamu dapat A Ini adalah atas diri sendiri. Tambah lagi pula dalam pandemik ni, cikgu tak boleh nak tolong kamu dah. Dekatan dengan muka kamu. So, ambil inisiatif diri kamu sendiri, jangan buang masa, jangan habiskan masa kamu di rumah dengan tidak buat apa-apa. So, tolong study di rumah, baca buku, buat latihan. Okay, cikgu dah cakap hari tu lagi, beli kertas A4 yang tebal tu 500 buku surat tu. 500 keping tu baru dalam RM10, RM9 je. Kamu guna seorang pakai tak apa, sampai habis sampai kertas limau dia. Takkan habis kertas A4 tu. Jadi kalau boleh kamu boleh buku kan, buku tu cepat habis. Dan kamu tak boleh konyol-konyol, kamu tak boleh conteng pun kan. Kalau kertas A4, tulislah kertas A4, buat latihan semua tu simpan dalam kertas file kamu Dan itu catatan diri kamu sendiri. Buat nota kecil ke apa ke, cara bahasa kamu sendiri ke, tulis. Okay, kamu hafal macam mana. Itu masuklah subjek biologi, kimia dan sebagainya. Fizik,
Fizik biasanya formula-formula kamu terbitkan dalam telefon. Formula dapat ni, formula dapat ni. Okay. Baca dengan teliti. Okey, cikgu, kita dah tamat silibus hari ni. So kita ulangkan balik, ulang semula daripada bab 1 balik. Faham kan? Cuba buat sikit demi sedikit. Kita dah belajar sikit tahun 6 dah ada. Buat sikit-sikit. Try dengan buku yang berbeza. Mungkin kamu guna buku rujukan yang pertama, ada buku rujukan yang kedua ke, ataupun buku teks belajar dari buku-buku yang berbeza dan buat catatan. Okey? Dan yang pentingnya dalam fizik, matematik dan sebagainya, mesti tambahan ke apa, mesti buat latihan. Ya, perbanyakkan latihan dan yang penting tulis, bukan latihan membaca. Beza tau, kalau subjek yang mengira kena buat latihan, bukan membaca je. Hafal jawapan, tidak. Kena buat latihan, buat jalan kira, jawapan akhir. Dapat perkara yang disebut, keluarkan maklumat. Kedua, tentukan formula yang kamu nak pakai. Yang ketiga, buat jalan kerja. Yang keempat iaitu jawapan akhir bersertakan unit. 4 perkara ni kamu buat dalam ujian kaji kamu, insyaAllah kamu boleh berjaya nanti. Okay, faham? Okey. Cuba angkat tangan semua. Masih hidup lagi ni? Okey, Alhamdulillah. Okey. Setakat itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua. Selama setahun ni kita dah bersama. Walaupun cikgu tak berapa kenal kamu terlalu dalam. Cikgu kenal kamu dalam ni pun. Dalam muka cikgu dah lupa dah muka korang macam mana. Dan gambar tak nampak kan pada muka korang. Cikgu tak ingat. Okey, ingatkan terangkan ku dalam doa. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye cikgu. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Okay, bye.